Salam sejahtera semua murid-murid tahun 5. Pada hari ini kita akan sambung lagi topik pendidikan moral kita, subjek pendidikan moral kita pada topik yang kedua, baik hati. Subtopik yang akan kita belajar pada hari ini adalah dua, iaitu subtopik yang pertama, berasa simpati, bantuan diberikan, dan subtopik yang kedua, projek khidmat masyarakat. Subtopik ini saling berkaitan antara satu sama lain. Baik, kita bagi subtopik yang pertama dulu, iaitu berasa simpati, bantuan diberikan. Kalau awak baca buku teks awak, muka surat 13, fahami keratan akhbar dan lengkapkan peta minda. Baik, tangisan kehilangan punca sara hidup, itu tajuk dia, tajuk keratan akhbar tersebut. Gombak Nora 43 yang tinggal di Kampung Intan buntu memikirkan masa depan keluarganya apabila suaminya yang merupakan tunjang keluarga lumpuh akibat kemalangan jalan raya pada bulan lalu. Nora yang juga merupakan seorang pesakit buah pinggang tidak mampu memikul tanggungjawab menyara 5 orang anak yang berumur 8 hingga 16 tahun dan juga suaminya yang lumpuh itu. Kami juga tiada simpanan. Bagaimanakah kami hendak meneruskan kehidupan? Katanya dengan sedih. Ini adalah kereta akhbar yang dibaca oleh murid dalam gambar ini. Baik, so murid tersebut berkata, kasihannya, saya sangat bersimpati dengan nasib keluarga ini. Inilah yang akan kita rasa apabila kita membaca sesuatu berita yang sedih. Seorang manusia biasa, seorang manusia yang sempurna akal dia, apabila dia membaca sesuatu berita yang sedih, dia pasti akan berasa kasihan. Baik, persoalan yang timbul, yang pertama, kalau awak perhatikan dekat situ, apakah yang boleh saya bantu? Baik, seorang manusia yang akal dia sempurna, dia mesti akan memikirkan bagaimana cara untuk membantu. Sebab dalam hidup bermasyarakat, di mana-mana sahaja sekalipun, jika ada orang yang memerlukan bantuan, kita perlu bantu. Baik, apakah bentuk bantuan yang boleh kita berikan? Yang pertama, kita boleh berikan bantuan mungkin dari segi kewangan bagi mereka yang mampu. Tidak mampu untuk beri sumbangan yang banyak, mungkin kita boleh mampu beri sumbangan yang sedikit, tak banyak, sedikit, ikut kemampuan masing-masing. Baik, bagi mereka yang tidak mampu juga untuk memberi bantuan dari segi kewangan, mungkin apa yang awak boleh bantu dari segi tenaga awak. Mungkin awak boleh pergi ke rumah, sebab Ponora seorang yang pesakit buah pinggang mungkin tak larat. So apa yang awak boleh buat, mungkin sekali-sekala buat jadual dengan kawan-kawan awak sebagai seorang sukarelawan, bantu Puan Nora di rumah beliau. Mungkin bantu Puan Nora basuh pinggan, kemaskan rumah Puan Nora, buat jadual lah. Mungkin hari ini kawan awak seminggu ada 7 hari kan, so ajak rakan-rakan awak untuk buat sukarelawan ini untuk membantu Puan Nora. Ini adalah satu khidmat masyarakat yang sangat penting. Baik, kalau tidak mampu juga mungkin boleh bagi bantuan dari segi sokongan moral. Mungkin antaranya adalah berikan dia kata-kata semangat, ataupun boleh bagi dia cadangan-cadangan di mana dia boleh minta bantuan. Itu pun salah satu sokongan moral. Baik, seterusnya persoalan yang lain yang timbul dalam kepala murid ini adalah mengapakah mereka perlu dibantu. Okey. Ini pun penting. Kenapa kita perlu bantu sesiapa yang berada dalam kesusahan? Sama ada Ponora ke ataupun yang lain. Kenapa kita perlu bantu? Kalau kita tengok dari segi keratan akhbar ini, berdasarkan konteks cerita ini, kenapa Ponora kita perlu bantu? Yang pertama, Ponora sendiri merupakan seorang pesakit buah pinggang, sehingga kan beliau tidak mampu untuk menyara. Sebab itu kita perlu bantu. Dan yang kedua, suami Ponora pula lumpuh, so mereka dah kehilangan tunjang dan punca pendapatan. Sebab itulah kenapa kita perlu bantu keluarga Ponora. Selain daripada itu, mungkin kita boleh tambah, keluarga Ponora tiada simpanan. So macam mana mereka nak meneruskan kehidupan mereka? Bagaimana mereka nak membelikan kos-kos dapur, makanan mereka, keperluan mereka, baju mereka. Yang paling penting, keperluannya berkaitan harian seperti makanan dapur, beras. Ini penting. Sebab itulah kenapa mereka perlu dibantu. Boleh? Baik, seterusnya,
Persoalan yang timbul sekiranya semua orang tidak peka dengan keperluan keluarga ini, apakah yang akan terjadi kepada mereka? Ini pun sangat penting. Jika keluarga Puan Nora tidak dibantu, kita bimbang. Yang pertama, Puan Nora sendiri. Puan Nora seorang pesakit buah pinggang. Beliau berisiko untuk tidak dirawat, sehingga boleh membawa kepada kematian. Kenapa? Sebab tidak ada orang bantu dia. Tak ada orang bantu dari segi kewangan. Macam mana? Sebab untuk merawat ataupun ke hospital bagi merawat sakit buah pinggang ini memerlukan kos-kos yang sangat tinggi. Seterusnya, yang kedua yang boleh kita ambil di sini adalah yang kedua, masa depan keluarga Nora itu sendiri. Kita bimbang jika kita tidak bantu Puan Nora, keluarga Puan Nora, kita bimbang nanti berlaku sesuatu kepada Puan Nora, anak-anak Puan Nora akan terbiar. Bila mereka terbiar, tidak orang bantu mereka, mereka akan terlibat kepada perkara-perkara yang negatif, sehingga boleh membawa kepada perkara jenayah seperti mencuri. Sebab mereka nak meneruskan kehidupan. Ini adalah sebab kenapa semua orang perlu peka kepada Puan Nora. Baik, seterusnya, kesinambungan daripada topik itu tadi, sebagai seorang yang berakal, kita perlu menjadi seorang yang sukarelawan. Inilah yang akan kita masuk pada subtopik yang kedua, iaitu projek khidmat masyarakat. Yang ini cikgu tak nak sentuh panjang-panjang. Apa yang cikgu nak awak buat adalah lengkapkan carta di bawah ni. Lengkapkan carta di bawah ni. Dia berkaitan dengan perancangan dan memilih pusat jagaan yang akan dilawati. Apa yang cikgu nak awak bacakan betul-betul dan lengkapkan bahagian di sini. Tajuk dia projek khidmat masyarakat ke mana? Tengok tajuk dia ni, pusat jagaan OKU Sridaya. OKU tahu OKU? Orang Kelainan Upaya. Baik, di sana nanti senaraikan yang pertama, keperluan yang diperlukan, barang keperluan harian, tambah lagi lah, awak lengkapkan dekat sini. Kemudian aktiviti kebajikan yang dirancang, membuat kutipan derma, mencari kedai yang sudi, menajar kos projek berkenaan, dan tambah lagi lah, dan isi tempat kosong ni. Ini awak yang kena fikirkan. Cikgu tak nak bagi poin dia, sebab ini sebagai tugasan awak pada minggu ini. Boleh? Dan dia saling berkaitan dengan subtopik yang pertama tadi, berasa simpati bantuan diberikan. Ada kaitan dia. Boleh? Semua poin-poin dia tadi cikgu dah sentuh, cuma awak kena kaitkan dengan projek ini. Boleh? Saya juga harap tugasan kali ini iaitu siapkan yang ini, siapkan bahagian muka surat 14 ini dan hantar tugasan awak di Google Classroom kita lah. Ambil gambar sahaja, hantar. Okey? Baik, sampai kita berjumpa lagi. Sekian saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Bye bye.